Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Zikri bin Ramlan daripada Kos Pertahanan dan Keselamatan Islam. Nombor matrik saya adalah 22111021. Ingin membicarakan tentang tajuk yang agak menarik pada hari ini, iaitu mengenai masa. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengupas tentang tajuk ini. Kita selalu mendengar perkataan bahawa masa itu emas. Perkataan ini membawa maksud betapa berharganya masa ini. Sebenarnya bagi saya, masa ini dia lebih berharga daripada emas kerana kita tidak mampu untuk membeli atau menjualnya. Nak mengulang masa ini pun kita tidak mampu. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran pada surah Al-As, Bismillahirrahmanirrahim, wal-as, bermaksud demi masa. Innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Di dalam surah ini juga telah diterangkan bahawa manusia ini lalai tentang masa. Setiap manusia mempunyai 24 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi kenapa ramai orang mengatakan bahawa masa mereka tidak cukup, sedangkan setengah orang yang lain dapat membuat bermacam-macam jenis aktiviti. Kita boleh tengok balik di dalam ayat yang kedua. Dalam surah itu telah mengatakan bahawa manusia ini dalam kerugian. Kenapa disebut kerugian? Kerana ramai manusia yang mensia-siakan masa mereka dan membuang masa mereka begitu saja. Kita ambil contoh yang paling dekat dengan situasi, yang ini sebagai seorang student. Kita selalu mengatakan bahawa kita tidak sempat menyiapkan kerja yang diberi oleh pensyarah kita, sedangkan orang lain mampu menyiapkannya. Ini kerana ramai student yang leka, tidak ambil berat pasal masa. Mereka membuang masa mereka dengan melepak, main game, membuat benda-benda yang tidak berfaedah. Sedangkan masa-masa itu mereka boleh membuat assignment, study dan macam-macam lagi. Antara kesan gagalnya menguruskan masa dengan baik, yang pertama adalah banyak kerja yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ini kerana apabila kita membuat sesuatu itu pada masa yang singkat, kita akan mengganggu kerja-kerja yang lain. Ia akan membuatkan sesuatu kerja itu menjadi tidak sempurna dan tidak lengkap kerana kita membuat sesuatu kerja itu dalam keadaan yang kelam kabut. Yang kedua adalah kita akan menyebabkan tekanan pada diri kita. Kita akan merasa tertekan apabila kita membuat suatu kerja itu dengan keadaan yang tidak rela. Ini akan membuatkan kita mengganggu kerja-kerja yang lain. Dan yang terakhir adalah kita tidak cukup masa untuk kita rehat. Ini adalah kerana kita mempunyai bermacam-macam jenis kerja yang kita tak dapat selesaikan, dan kita akan membuatkan kita berjaga malam sehingga tidak dapat melakukan sesuatu kerja itu dengan sempurna. Ini juga akan dapat mengganggu waktu rehat kita. Cara-cara kita mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah kita hendaklah membuat jadual waktu harian kita supaya menjadi lebih teratur. Yang kedua adalah kita perlu membuat list-list kerja yang hendak kita membuat, dan juga perlu mengikut masa yang telah kita tetapkan bagi mengelakkan sifat kelam kabut kita untuk menyiapkan suatu kerja itu dan dapat menjadikan kerja itu lebih sempurna. Yang ketiga adalah kita kenalah mengurangkan masa-masa kita dengan aktiviti yang tidak berfaedah dan tukar kepada aktiviti tersebut dengan aktiviti yang berfaedah, seperti kita melakukan riadah pada waktu petang, kita membuat study group dan macam-macam lagi kita boleh buat.
Dan juga yang terakhir adalah kita perlulah mendapatkan rehat yang secukupnya bagi mengelakkan diri kita daripada tekanan dan menyebabkan diri kita menjadi sakit. Sekian saja daripada pembentangan saya pada hari ini. Moga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat kepada anda yang lain juga. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.